Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-puan ya. Yang mana ini merupakan siri kita yang ke-25. 25 bermakna sudah berapa tu? Sudah 6 bulan lebih. 6 bulan lebih ya tuan-puan bersama dengan saya, alhamdulillah. Dalam kajian ya kitab tuan-puan ya, kitab teknik faham dan hadam kata dasar daripada ayat-ayat Al-Quran. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Okey, jadi sebelum kelas kita mulakan, saya nak tuan-puan tuliskan dulu di ruangan komen ya. Pada pagi Jumaat ini, tulis dulu tuan-puan, suara saya terdengar ke tidak tuan-puan? Tulis dulu di ruangan komen silakan. Dengar ke tidak suara tu tuan-puan? Jelas ke tak jelas? Okey ke tak okey? Pastikan dulu, tuliskan dulu silakan. Ya, ada Puan Rafiah, kemudian ada Puan Salma, okey ya. Okey, itu yang Puan Normadiah ada juga. Sila tuan-puan tuliskan bagaimana suara saya terdengar ke tidak, jelas ke tidak. Okey, jelas ya dari Seremban. Ada Puan Normadiah daripada Seremban, jelas. Okey, baik. Yang lain, tuan-puan yang lain bagaimana suara saya, okey ke tak okey? Jelas ya? Okey, baik. Kalau jelas, kalau jelas kita mula kelas kita tuan-puan pagi yang berbahagia ini di Jumaah Mubarakah ini insya-Allah. Kita mula dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Okey, apa khabar tuan-puan semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat ya, tiada kurang apapun, dan semoga kelas kita pagi ini tuan-puan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas insya-Allah ya. Okey, baik. Okey, boleh tuan-puan ya? Okey, jelas ya? Okey, semua okey tuan-puan ya? Okey, terbaik. Mantap, luar biasa. Okey. Baik, pada pagi ini kita akan bincang ya kaedah terpilih yang baru insya-Allah. Pagi ini kaedah terpilih 18. Tak terasa kitab hijau ni dah nak habis dah. Mungkin dalam sekali pertemuan atau 2 kali pertemuan lagi tuan-puan habis berkenaan dengan kitab kita ya. Alhamdulillah tuan-puan semua. Dan sampai sehingga episod ini, episod siri yang ke-25, tuan-puan tetap bersemangat mengikut kelas ya. Alhamdulillah. Okey, baik tuan-puan.
Sebelum kita masuk kaedah terpilih 18, ya, kaedah terpilih 18, saya akan buat review dulu supaya menyambung. Maksudnya connect dengan episod kita sekarang ini dengan tajuk kaedah terpilih 18 ini. Boleh ya? Jadi saya akan tanya dulu kepada tuan puan apa yang saya tanyakan, tuan puan sila jawab. Boleh ya? Okey, baik. Okey, boleh tuan puan ya? Okey, baik. Nah, misalnya saya jumpa, kita buat ya, misalnya ada perkataan, misalnya tuan puan, kita ambil perkataan misalnya ya, lan, misalnya ialah lan yarji'a. Lan yarji'a. Lan itu tidak akan, ya, lan tidak akan selama-lamanya, lan tidak akan. Yarji'a balik, kembali. Balik ataupun kembali. Okey, baik. Okey, yarji'a, lan yarji'a, dia tidak akan pernah kembali atau dia tidak akan pernah balik selama-lamanya lah. Okay. Nah, sekarang yarji'a. Yarji'a ini tuan puan, fa'il madi ke mudhari', ini fa'il mudhari'. Ya, tandanya ada ya di depan. Kalau ini fa'il mudhari', saya tanya dulu kepada tuan puan, mansub, marfu atau majzum? Cuba tulis dulu silakan. Marfu, mansub atau majzum? Lan yarji'an. Sila dulu tulis di ruangan komen silakan. Marfu, mansub atau majzum? Apa dia? Apa dia tuan puan? Tu dia. Nampak jelas ya? Ini mansub Ustaz. Mansub ni. Okey, ini adalah mansub. Fa'il mudhari' yang mansub. Dari mana kita tahu dia mansub? Ini dia tandanya. Ada baris atas di hujung. Itu mansub lah dia. Okey, fa'il mudhari'nya mansub. Okey, baik. Boleh tuan puan ya? Okey. Nah, ini yang pertama. Okey. Lan yarji'a. Okey, misalnya ada lagi patah perkataan, misalnya kita ambil ya, wa kana al-insanu, wa kana al-insanu dha'ifa, wa kana al-insanu dha'ifan. Okey ya. Nah, kalau ini lan yarji'a, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'nya mansub. Tanda mansubnya tu apa? Tanda kita boleh tahu dia mansub tu apa? Itu baris atas tu lah. Baris atas tu ya mansub lah. Nah, sekarang tengok. Ayat yang kedua, kanal insanu dha'ifa. Okay, ya. Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Al-insanu, ini bukan fa'il lagi. Ini adalah perkataan isim atau kata nama. Okay, kata nama. Sekarang saya tanya, al-insanu ini tuan puan, marfu, mansub, majrur. Jawab dulu. Sambil-sambil ulang kaji yang kita belajar sebelum ini. Silakan. Marfu, mansub atau majrur? Silakan. Jawab dulu. Jawab dulu. Marfu, mansub atau majrur? Apa dia? Tu dia. Ini marfu. Tanda marfu, rofaknya tu apa tandanya tu? Inilah dia. Baris depan tu ya marfu lah. Ini adalah marfu. Okey? Dha'ifan, marfu, mansub, majrur. Jawab lagi tuan-tuan. Dha'ifan. Dha'ifan, marfu, mansub atau majrur? Jawab. Marfu, mansub atau majrur? Marfu, mansub atau majrur? Jawab sila. Apa dia? Ini mansub. Okey? Nah, ini mansub. Ini mansub. Dari mana kita boleh cepat sangat menjawab mansub, marfu? Ini majrur. Dari mana? Ya dari baris kan. Dari baris itu tandanya tadi. Ini baris depan. Kalau baris depan ujungnya marfu. Kalau baris atas ujungnya mansub. Ini mansub. Macam tu. Oke?
Itu kan berarti dengan harokat, dengan baris. I'rabnya dengan baris. Oke ya. Nah, tapi tuan-puan, pada siri yang ke-18 ini saya akan tunjukkan juga kepada tuan-puan dalam bahasa Arab. Tak semuanya i'rab itu guna baris. Tak semuanya guna baris. Nah, misalnya kalau ada penambahan. Oke, saya padam dulu ya. Sekejap tuan-puan. Oke, saya padam yang ini ya. Nah, misalnya kalau ada penambahan. Nah, misalnya fa'al mudhari' tadi yarji'u. Ya, misalnya yarji'u. Yarji'u ini kan fa'al mudhari' tuan-tuan. Nah, ada lagi fa'al mudhari' yang macam ini. Yarji'una. Ada penambahan. Yarji'una. Oke? Nah, ketika mana fa'al ataupun kata nama, fa'al mudhari' ataupun kata nama, misalnya ini fa'al ya. Ini fa'al mudhari'. Atau kata nama, misalnya al-muslimu. Al-muslim, seorang muslim lah. Seorang muslim. Oke, satu lagi al-muslimuna. Ini kan ada penambahannya. Al-muslimuna. Oke, ini adalah orang-orang muslim. Orang muslim. Oke, boleh tuan-puan ya? Nah, sekarang tuan-puan tengok. Ketika mana fa'al mudhari' sudah ada penambahan di belakangnya, atau istilahnya af'alul khamsah namanya. Oke ya, kalau ada penambahan di belakang macam ni, ataupun kata nama yang sudah ada penambahan di belakang, itu tak boleh kita i'rab ataupun tanda i'rabnya bukan baris lagi. Kita tak berlaku lagi i'rab baris. Kalau di sini tuan-puan kata yarji'una, kalau kita ikutkan baris, ini mansub. Kalau ikutkan baris, ini mansub. Dari mana kita tahu mansub? Ujung baris atas. Tapi ini salah. Ini keliru. Oke, dia tak berlaku hukum itu lagi. Itulah yang kita bincang pada kaedah terpilih 18. I'rabnya dengan merubah huruf atau dengan huruf lagi. Kita melihat hurufnya. Boleh ya? Jadi kita lihat huruf, bukan baris lagi yang kita tengok. Kalau tuan-puan tengok baris, itu salah nanti. Selama-lamanya akan salah. Misalnya contoh al-muslimu, ini marfu'. Marfu' kan, baris ujungnya baris depan. Kalau sudah ada penambahan begini, al-muslimuna, dia berubah jadi jamak muzakkar salim begini, ini tak boleh lagi kita tengok baris. Tapi kita tengok hurufnya. Macam tu. Bagaimana hurufnya tu, nanti kita bincang. Tapi yang jelas, saya sampaikan kepada tuan-puan bahwasanya ada beberapa patah dalam ayat Al-Quran itu. Kalau nak mengi'rabnya itu, jangan tengok baris, tengok hurufnya. Oke, dia hurufnya nanti ada berubah-berubah. Oke, setakat ini tulis dulu. Jelas ke tidak? Silakan. Jelas ke tidak? Silakan. Kalau ini ya kita tengok baris lah, harokat lah. Yarji'u, sebab dia tak ada penambahan lagi di belakang. Tapi kalau sudah yarji'una, tarji'ina, itu dia. Itu kita mesti tengok apa? Kita mesti tengok hurufnya. Nanti kita belajar. Jelas ya? Itu peringatan daripada saya lah untuk tuan-puan. Okey, boleh? Okey tuan-puan ya? Dah, sekarang tengok. Sekarang kita mula dulu daripada kata nama. Kata nama. Okey, kata nama tuan-puan. Okey, fokus tuan-puan ya. Okay, baik.
Kata nama pun ada banyak. Kita mula dulu dari jamak. Ya, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim, contohnya al-muslimuna, al-mursalina, al-mursaluna. Okey, macam tu ya. Okey, baik. Dalam kitab sudah diterangkan sebenarnya, cuma saya akan buat lagi kepada tuan-puan. Okey, misalnya jaa al-muslimuna. Jaa al-muslimuna. Ra'aitu, ini ayat-ayat yang simple. Ra'aitu al-muslimina. Al-muslimina. Okey? Ra'aitu al-muslimina. Okey, misalnya lagi contoh okey ya. Okey. Misalnya ialah okey, kita ambil contoh yang lain. Perkataan yang lain. Okey. Unzur. Unzur. Unzur ilal muslimina. Okay. Ilal muslimina. Okey. Ada perkataan yang sama di sini tuan-puan, al-muslimuna dengan al-muslimina. Dua tu saja, tak ada yang lain perkataan jamak muzakkar salim tu ya. Kalau tak di belakangnya ada waw nun, kalau tak ada ya nun tuan-puan. Okey, baik. Sekarang tuan-puan fokus. Ambil perhatian tuan-puan. Nah, kerana ini jamak muzakkar salim yang ada penambahannya di belakang, okey. Sekali lagi, kita tengok i'rabnya itu bukan tengok harokat. Kalau tengok harokat semuanya mansub. Cuma apa yang berbeza di sini tuan-puan? Yang berbezanya adalah yang nombor satu dia guna waw. Nampak tu ada waw di sini. Waw mati. Al-muslimuna. Nombor dua, yang nombor dua ni dia guna ya. Ya sukun, ya mati. Okey, nombor tiga pun sama. Nombor tiga dia guna ya. Okay. Itu bezanya kan antara al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimina. Okey. Nah, sekarang tuan-puan tengok. Fokus tuan-puan ya. Nombor satu, kenapa dia guna waw mati ini, bukan ya mati? Inilah dia yang marfu'nya tu. Marfu'nya macam ni. Kalau tuan-puan jumpa jamak muzakkar salim, okey, yang hujungnya itu dia ada waw mati tu, bukan ya mati, waw mati. Waw mati kan? Itu dia marfu'. Jadi tak akan pernah tuan-puan jumpa jamak muzakkar salim itu hujung baris depan. Sampai kiamat pun tak pernah jumpa. Sia-sia menunggu. Okey. Boleh ya? Nah, jadi kenapa dia boleh macam tu Ustaz? Sebab itulah ada dalam perkataan bahasa Arab itu, i'rabnya itu dia menggunakan huruf. Merubah huruf. Ini dia marfu' ni. Okey. Boleh ya? Okey. Adapun kalau guna ya mati itu dua. Kalau tak mansub, majrur. Jadi mansub dengan majrur sama. Mansub dengan majrur sama-sama guna ya mati di ujung, di belakang. Okey ya, marfu' dengan majrur sama-sama guna ya mati di hujung. Okey, lalu bagaimana kita nak bezakan dia majrur atau mansub? Bagaimana kita nak bezakan kalau sama-sama guna ya di belakang, al-muslimina sama, bagaimana cara nak bezakan? Ya tengok dalam ayat, konteks ayatnya. Tengok konteksnya dalam ayat. Macam tu saja. Okey? Ra'aitu al-muslimina. Aku melihat al-muslimina, orang-orang Islam.
Maknanya al-muslimina dalam ayat jadi apa? Tuliskan. Sila tuan-tuan. Maknanya ini dalam ayat dia jadi apa nih? Ra'aitu al-muslimina. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa tuan-tuan? Jadi apa? Ini jadi maf'ul. Oke, ini jadi maf'ul. Oke ya? Boleh tuan-tuan ya? Jadi maf'ul dia. Ra'aitu al-muslimina. Aku melihat orang-orang Islam. Ra'aitu al-muslimina. Nah, kalau dia jadi maf'ul, ya maknanya ini mansub lah. Tak ada pun kami nampak barisnya tu, Ustaz. Kan dah dikatakan apa? Tanda i'rab tak selamanya baris. Ada huruf. Ni dia huruf. Dalam bahasa Arab macam tu. Okey ya? Jadi i'rabnya itu dengan hurufnya. Apa hurufnya? Ya itulah. Okey, ini dia ya. Mansub. Nombor 3, unzur ila al-muslimina. Lihatlah orang-orang Islam. Di sini ada ila. Ila tu harfun ja. Harfun ja. Haraf ja. Ya kalau ini haraf ja, perkataan setelahnya mesti majrur. Maka ini majrur. Al-muslimina tu majrur. Tak nampak pun baris bawahnya, Ustaz. Sekali lagi dikatakan, lagi-lagi dikatakan, jangan tengok baris kalau sudah menggunakan penambahan. Tapi tengok hurufnya. Tu dia. Okey ya. Jadi ini majrur nih kalau ditanya nanti. Kenapa ada haraf ja sebelumnya dan tanda majrurnya itu huruf ya tu. Tak payah pening-pening sangat. Yang penting tuan-puan nampak. Oh, ada juga macam tu dalam bahasa Arab. Ada. Okey? Tulis dulu. Faham ke tidak? Tulis dulu. Faham ke tidak? Faham ke tidak tuan-puan? Tulis dulu. Silakan. Sila. Faham ke tidak tuan-puan? Silakan. Boleh? Faham tuan-puan ya? Saya agak lambat nampak komen tuan-puan. Okey ya. Sebab saya di pon satu lagi, dia agak lambat lah nampak ya. Okay. Faham tuan-puan ya? Jadi saya tunggu dulu komen tuan-puan baru nampak. Okey. Mantap ya? Itu dia. Jadi tuan-puan kena kena faham lah. Jadi kalau ada jamak muzakkar salim, jangan tengok barisnya, tengok hurufnya. Tengok hurufnya waw ke atau ya di belakang tu. Tu dia. Okey, baik. Dalam kitab ini juga disebutkan tuan-puan. Perkataan mursalun, mursalin, ya. Ada mursalun, ada mursalin. Kenapa ada mursalun? Mursalun tu marfu. Mursalin kalau tak mansub majrur. Tengok dalam ayat nanti. Okey ya? Baik. Boleh tuan-puan, boleh faham insya-Allah ya. Itu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Okey, misalnya saya padam. Saya padam ya, misalnya Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, qul ya ayyuhal. Qul ya ayyuhal kafiruna. Al-kafiruna, orang-orang kafir. Katakanlah hai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey ya. Nah, baik. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Qul ya ayyuhal kafirun ini, al-kafirun ini marfu', mansub atau majrur? Jawab. Silakan. Marfu', mansub atau majrur tu. Tulis tuan-puan, silakan.
Marfu' mansub atau majrur? Marfu' mansub atau majrur? Al-kafiruna. Marfu' mansub atau majrur? Oke. Baik ya. Oke tuan-puan ya. Nah, itu dia. Marfu' mansub atau majrur? Dia adalah marfu'. Tanda marfu'nya apa? Jawab tuan-puan. Kenapa tuan-puan confidence menjawab itu marfu'? Tandanya apa? Ada apa di situ? Ada apa? Jawab silakan. Ada apa? Ada apa? Ya, Tuan Abdul Halim. Terbaik. Hebat. Luar biasa. Mantap. Ya, dari mana kita tahu dia marfu? Itulah ada waw tu. Waw mati ni. Inilah dia. Marfu. Tapi kalau tuan-puan tanya nanti, kenapa dia marfu? Itu ilmu nahu lagi. Itu ilmu nahu lagi. Saya tak sampai ke setakat itu, sebab itu bukan bahagian dari kitab kita. Kalau tuan-puan cari tahu, kenapa ya dia marfu? Baca lagi kitab nahu atau tengok video-video ustaz-ustaz YouTube berkenaan dengan ini. Yang penting kita tahu, oh ini marfu. Itu setakat itu saja. Okey, boleh ya? Okey. Okey, misalnya kita ambil perkataan misalnya ialah misalnya tuan-puan kita ambil misalnya innal mubazzirina innal mubazzirina ya, innal mubazzirina kanu. Dah sampai sini saja. Innal mubazzirina. Oke? Innal mubazzirina. Ini saya tanya, kalau di sini agak-agaknya al mubazzirin. Mubazzirin. Saya tanya kepada tuan-puan, agak-agaknya al-mubazzirin ini tuan-puan, marfu, mansub atau majrur? Marfu, mansub atau majrur? Innal mubazzirina. Silakan. Marfu, mansub atau majrur? Kalau tuan-puan jawab marfu, mustahil ini marfu. Sebab tak ada waw. Kalau tak ada waw, mustahil lah marfu'nya. Ini dalam ayat mansub. Mansub. Ini dalam ayat mansub. Walaupun di antara dua. Kalau tak majrur, mansub. Tapi di sini itu mansub. Dari mana kita tahu mansubnya? Ada inna di sini. Ada inna. Ini menjadi subjek inna. Subjek daripada inna. Ataupun isim inna. Kata nama inna. Macam itu. Oke, boleh ya? Oke, jadi ini mansub. Dah. Itu jamak muzakkar salim. Oke, tulis di ruangan komen. Dah jelas ke belum? Tulis tuan-puan, silakan. Dah jelas ke belum? Silakan. Jadi kalau ada inna, setelah inna itu al-mubazzirin, ya isim inna lah. Isim inna tu i'rabnya mansub. Makanya dia mansub. Oke ya, boleh tuan-puan ya, insyaallah ya. Oke ya. Boleh ya? Jelas tuan-puan? Oke, baik. Nah, itu kalau jamak muzakkar salim. Oke. Jamak muzakkar salim. Apa lagi yang i'rabnya menggunakan huruf? Apa lagi? Isim musanna. Musanna. Isim musanna. Apa isim musanna? Isim yang bermakna dua. Dua mata, dua telinga, dua meja,
dua lelaki, dua perempuan, dua kitab. Itu dia. Itu isim musanna. Isim musanna pun i'rabnya guna huruf. Okey? Okey. Boleh tuan-puan ya? Isim musanna pun i'rabnya dengan huruf tu, berubah hurufnya. Okey. Rajulani. Rajulani. Rajulaini. Satu rajulani, satu rajulaini. Dari dua perkataan ini, mana perbezaannya? Tuliskan. Rajulani, rajulaini. Mana yang beza tu? Apanya yang beza? Jawab. Apa yang beza? Silakan. Apa yang bezanya? Satu rajulani, satu rajulaini. Bezanya apa ni antara nombor satu dengan nombor dua ni tuan-puan? Apa? Tu dia. Nombor satu dia guna alif. Nombor dua dia guna ya. Inilah ni. Ini i'rab ni. Ini tanda i'rab. Okey? Ni. Yang satu guna alif. Rajulani. Ni salah ni. Rajulani. Silap tulis. Rajulani, rajulaini. Bezanya cuma satu. Satu pakai alif, satu pakai ya. Di situlah letak bezanya nanti. Terjemah masih sama. Dua lelaki. Dua lelaki. Okey? Tu dia. Boleh tuan-puan ya? Yang di atas guna alif, yang di bawah guna ya. Itu saja. Bermakna tuan-puan, kalau tuan-puan jumpa nanti isim musanna, dua lelaki. Isim yang bermakna dua, musanna. Kalau dia guna alif, itu marfu. Tapi kalau guna ya mati macam ni, itu dua. Kalau tak mansub, majrur. Tu dia. Kalau tak mansub, majrur. Tinggal tengok saja di dalam ayat dia jadi apa. Tapi kalau sudah guna alif, itu confirm marfu. Confirm marfu. Ustaz kata marfu tu baris depan. Iya. Tak nampak pun baris depan. Jangan tuan-tuan tanya begitu. Jangan kita berfikir marfu itu semuanya mesti baris depan. Kembali lagi, selalu diingatkan, ada perkataan yang i'rabnya dia guna huruf. Ni dia. Jadi dia marfu dengan tanda ada alif ni. Okey, boleh ya? Okey tuan-puan ya? Tulis di ruang komen. Jelas ke tidak? Sila. Tulis tuan-puan. Silakan. Jelas ya? Jelas ya? Okey ya? Jelas ya? Tengok saja alif atau ya tu di isim musanna tu. Jangan tengok nun. Nun tak perlu ditengok. Nun macam ni saja, baris bawah. Selama-lamanya nun tu akan baris bawah. Cuma yang berubah, kadang ada alif, kadang guna ya. Tinggal tengok itu saja tuan-puan. Okey. Jelas ya? InsyaAllah hebat. Luar biasa. Mantap. Saya padam ya. Saya padam. Saya padam tu. Nah, kalau misalnya ada dalam ayat alam naj'al, alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al atau alam yaj'al lahu, alam naj'al kan? Alam naj'al lahu 'ainain. Dalam surah Al-Insyiqaq, tak silap saya tuan-puan. Dalam surah Al-Insyiqaq ni ya, alam naj'al lahu 'ainain. Nah, sekarang tuan-puan tengok.
Fokus. Perhati betul-betul. Ada tak tuan-puan jumpa isim musanna sini? Mana isim musanna? Alam naj'al lahu ainaini. Mana isim musannanya tuan-puan? Mana isim musanna dalam ayat yang saya tuliskan ini? Alam naj'al lahu ainaini. Naj'al yaj'al tuan-puan. Saya takut salah tuan-puan. Ya. Okey. Ainain ya. Okey. Ainain. Okey. Ainaini. Nah. Ainain itu dua mata. Dia isim musanna lah kalau makna dua kan. Okey. Nah. Sekarang tuan-puan tengok. Fokus ambil perhatian. Okey. Fokus. Sekejap tuan-puan ya. Okey. Nah, kerana dia isim musanna, kita tak boleh mengi'rabkan dengan tengok baris, tak boleh. Kalau tuan-puan tengok baris, sesat tuan-puan nanti. Dah. Kita tengok huruf. Ainain, dia guna alif atau ya tuan-puan? Jawab sila dulu. Silakan. Dia guna alif atau ya? Silakan tuan-puan. Ainain itu guna alif atau ya? Dia guna ya. Okey. Kalau dia guna ya, mungkin tak dia marfu'? Tak mungkin. Mustahil lah dia marfu'. Okey. Nah, dia antara dua. Kalau tak majrur, kalau tak mansub. Okey. Boleh? Okey ya. Nah, sekarang tuan-puan tengok. Sekarang tuan-puan tengok ayatnya. Alam bukankah? Alam tu bukankah? Naj'al. Naj'al tu menjadikan. Atau menciptakan, menjadikan. Nah, sekarang saya tanya kepada tuan-puan, alam naj'al. Naj'al ini fi'il mudhari' ke madi tu? Jawab dulu. Silakan. Surah apa tu Puan Wan Hazizul? Surah Al-Infitor ya? Al-Infitor tu ke? Puan Wan Hazizul. Saya silap tu. Al-Infitor ya? Al-Infitor atau apa ni? Saya terlupa lah. Surah apa? Al-Infitor ya? Ya, Al-Infitor tak silap saya. Okey. Atau apa? Saya terlupa suratnya tu apa. Okey. Fi'il apa? Ini fi'il mudhari'. Kan ini adalah fi'il mudhari'. Okey. Nah, sekarang tuan-puan tengok. Okey, sekarang tuan-puan tengok fi'il mudhari'. Nah, kalau ini adalah fi'il mudhari', okey, kalau ini fi'il mudhari', marfu', mansub atau majzum? Marfu', mansub atau majzum? Silakan. Sila, tulis tuan-puan. Sila. Al-Balad ya, surah Al-Balad tu. Ya, surah Al-Balad ni. Okey ya. Okey, surah Al-Balad. Surah Al-Balad ayat 8. Terima kasih Puan. Puan Wan Hazizul. Puan Wan Hazizul. Wan Hamid. Tuan ya, Tuan Wan Hazizul. Mohon maaf Tuan. Okey, baik. Ini marfu', mansub, majzum. Ini majzum. Tanda majzumnya apa? Sukun. Ini ada sukun hujungnya. Okey ya. Nah, kenapa dia majzum? Ini ada lam di sini. Lam itu dia akan menjadikan fi'il mudhari' jazam atau majzum dia. Okey, atau sukun dia di hujungnya. Okey, baik ya. Nah, sekarang tuan-puan tengok. Okey,
Naj'al, menjadikan. Yang menjadikan tu siapa? Mana fa'ilnya? Jawab dulu. Kalau kita nak faham ayat, cari tahu. Yang menjadikan itu siapa? Naj'al. Naj'al. Yang menjadikan siapa? Fa'ilnya mana? Jawab dulu. Sila. Silakan. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Nah, fa'ilnya itu... Okey, Puan Bosirah. Boleh Puan Bosirah jawab Allah. Tapi kalau kita dah faham ayat. Kalau tak faham ayat, macam mana nak jawab terus Allah? Nah, caranya bukan macam tu Puan Bosirah. Puan Khawla. Kita tengok dulu kalau ayat macam ini. Maknanya yang jadi fa'ilnya dome. Tengok dulu domenya. Naj'al tu dome yang sesuai apa? Tengok dalam fi'il mudhari'. Kitab kita kan ada belajar fi'il mudhari' tu. Di awal-awal dulu kita belajar. Kalau naj'al itu domir yang sesuai nahnu. Kami. Tu dia. Jadi domir itulah yang jadi fa'il. Nahnu, kami. Barulah dicari tahu. Nahnu, kami yang dimaksud di sini siapa? Barulah dapat dia. Oh, ini yang dimaksud Allah. Macam tu. Baru kita boleh tahu. Boleh ya? Okey ya? Tak boleh kita terus sebut Allah, Ustaz. Yang jadi fa'il tak boleh. Sebab apa? Sebab di dalam ayat tak ada lafaznya. Jadi di sini nahnu dulu. Tersembunyi di dalam naj'al ada nahnu. Nahnu jadi fa'il. Siapa nahnu? Allah. Okey ya? Okey. Dah. Bukankah kami menjadikan? Bukankah kami menjadikan lahu, baginya apa? Ainain, dua mata. Maknanya ini yang dijadikan objek. Maknanya kalau dia jadi objek dalam istilah bahasa Arab, ini disebut jadi apa tu? Jawab silakan. Jadi apa? Jawab. Jadi apa? Sila jadi apa tu Puan? Betul mansub Puan Khawla ni, betul ni mansub ni. Cuma dia jadi apa dalam ayat? Maf'ul. Objek tu dalam bahasa Arab namanya maf'ulun bih. Okey. Maf'ulun bih. Okay. Maf'ulun bih. Kalau dia jadi maf'ulun bih, majrur ke mansub? Baru boleh kita jawab. Kalau dia jadi maf'ulun bih, ini majrur atau mansub? Jawab. Majrur atau mansub? Majrur atau mansub? Majrur atau mansub? Nah, barulah kita dapat tahu dia mansub. Kalau dah jadi maf'ulun bih itu pasti mansub lah. Okey ya? Tu dia. Mantap tuan-puan ya? Jadi dalam kalau orang belajar bahasa Arab, mereka akan tahu ini kenapa naj'al ni, ini kenapa hujungnya baris mati. Oh, ada lam. Okey. Ini kenapa ainain? Ainain ini kenapa dia isim musanna ini guna ya, kenapa tak guna alif? Oh, dia jadi objek, dia jadi maf'ul. Kalau maf'ul mansub, mansub macam ni bentuknya. Tu dia. Ini lahu ni la, ini haraf jar. Tapi kenapa hu ini tak majrur? Oh, sebab ni mabni. Ini perkataan yang tak berubah. Macam tu. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu seronok tu tengok-tengok baris tu. Kenapa ya boleh macam ni? Kenapa macam tu bentuk? Okey. Boleh ya? Dah. Untuk isim musanna,
i'rabnya berubah baris. Berubah huruf. Jadi i'rabnya itu guna huruf, bukan guna baris. Oke? Tuliskan dulu. Faham ke tidak? Isim muthanna. Silakan. Isim muthanna. Faham ke tidak tuan puan? Boleh. Oke? Boleh? Boleh tuan puan? Faham ya? Oke ya? Mantap. Luar biasa, terbaik. Ahsantum, luar biasa. Oke, baik. Faham tuan-tuan ya? InsyaAllah ya. Faham ya? Oke. Ada lagi. Yang kata nama yang merubah, yang i'rabnya merubah huruf, ada lagi. Apa? Asmaul khamsah. Tapi saya tak bincang asmaul khamsah. Saya tak bincang tajuknya. Saya cuma berikan contoh. Oke. Baik ya. Oke ya. Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Ada lagi perkataan dalam bahasa Arab namanya asmaul khamsah. Namanya asmaul khamsah. Tapi saya tak akan tunjukkan mana-mana asmaul khamsah. Cuma perkataan yang paling selalu jumpa dalam ayat Al-Qur'an itu abu. Abuka. Abuhuma. Atau Abu, dalam hadis banyak nih, Abu Bakrin. Banyak kan dalam hadis kan? An Abi Bakrin, an Abi Hurairah. Oke? Ja'a Abu Bakrin. Misalnya. Oke. Abuka, Abuhuma, Abu Bakrin. Tapi ada lagi tuan-tuan jumpa nanti Abahu, Abahuma. Ada lagi tuan-tuan jumpa Abi, Abika. Abika tulisannya tak macam tu. Oke, sekejap. Abika. Abika. Abihima. Abihima. Oke? Abi Bakrin. Oke. Sekarang tuan-tuan tengok. Apa bezanya abuka, aba, mana dia? Di sini tak ada abaka. Abaka. Abuka, abaka, abika. Terjemahannya sama. Ayah engkau, bapak engkau. Oke? Tapi sini beza. Abuka, abaka, abika. Di mana bezanya? Di sini nih. Yang ini guna waw. Yang ini guna alif. Yang ini guna ya. Adapun ka di belakang tak beza. Abuhuma, abahuma, abihima. Abihima. Di mana bezanya? Sama. Ini guna waw, ini guna alif, ini guna ya. Oke? Tu dia. Aba Bakrin, Abu Bakrin, Aba Bakrin. Oke? Abi Bakrin. Bezanya di mana tuh, Abang? Di situ, di hurufnya itu. Setelah ba itu huruf. Kenapa boleh beza-beza begitu? Yaitu yang ini marfu. Ini marfu nih. Kalau ini guna alif dia mansub. Kalau ini guna ya dia majrur. Itu saja, simple saja. Oke? Tuh, itulah disebut dengan i'rab bukan guna harokat. Tapi i'rabnya dengan merubah huruf. Dari huruf waw berubah ke huruf alif, berubah ke huruf ya. Macam tu. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Sila.
Jelas ke tidak? Sila tuan-puan. Sila. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Boleh? Jelas tuan-puan? Jelas ya? InsyaAllah ya. Boleh tuan-puan ya? Oke ya. Oke. Jelas ya? Oke, jelas insyaAllah tuan-puan ya. Kita. Pada surah misalnya, kita tengok dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ni banyak kita jumpa aba-aba ni. Oke. Inna abana lafi dhalalim mubin. Saya padam tuan-puan ya. Oke, saya padam. Saya padam ya. Inna abana ya, inna abana lafi dhalalim mubin. Lafi dhalalin mubin. Inna abana lafi dhalalim mubin. Oke, boleh ya? Nah, sekarang tuan-puan tengok. Mana perkataan yang kita belajar tadi? Ni, abana. Abana. Ayah kami ni maksudnya. Ayah kami. Apak kami. Abah kami. Ni dia. Inna abana lafi dhalalim mubin. Okey ya. Baik. Nah, sekarang tengok. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kami itu benar-benar dalam kekeliruan, ya, dalam kekeliruan yang nyata. Oke, sekarang tengok. Abana. Dia guna apa tuan-puan? Dia guna alif. Saya tanya kepada tuan-puan, kenapa dalam ayat ini dia mesti guna alif? Kenapa tak guna waw? Kenapa tak guna ya? Sila. Abahna. Tuan Ahmad abahna. Sila, tulis tuan-puan. Silakan. Kenapa? Okey, sila. Nah, kenapa dia boleh jadi ada alif? Sebab dia mesti mansub. Dia mesti mansub. Nah, kenapa dia mesti mansub? Sebab di sini ada inna. Okey? Nah, kalau dia ada inna, sebab dia jadi isim inna. Isim inna tu wajib mansub. Nah, kalau dia wajib mansub, ya macam ni lah bentuknya. Inna abana. Inna abana qawiyun jiddan. Sungguhnya abah kami kuat betul. Tangkas. Inna abana qawiyun jiddan. Okey, baik ya. Boleh tuan-puan ya? Okey. Nah, di ayat sebelumnya, bukan ayat sebelumnya, perkataan-perkataan di ayat yang sama, perkataan sebelumnya tuan-puan tengok. Iz qalu la Yusufu. Okay ya. Iz qalu. Kecil tulisan tuan-puan ya. Saya besarkan sikit. La Yusufu wa akhuhu. La Yusufu wa akhuhu. Ya, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Okay. Ahabbu ila abina. Ila
Abina. Di sini ada lagi ayah kami. Ayah kita. Ayah kami, ayah kita. Oke. Tapi di sini bukan abana lagi, abina. Oke? Nah, kalau di sini abina, mansub ke atau sudah tak mansub lagi, berubah jadi yang lain? Tuliskan, sila. Nah, silakan Tuan. Silakan. Kalau di sini abina ini mansub lagi tak atau sudah berubah ke yang lain? Silakan. Tu dia. Kalau di sini ya ini sudah bukan mansub lagi. Ini majrur. Ini majrur. Dari mana kita tahu majrurnya? Ya jelas-jelas lah tandanya ya. Ya tu majrur lah. Kenapa dia majrur? Ada ilah di sini. Okey. Boleh ya? Okey dah. Tanda majrurnya pun Ustaz, itu ada ya. Kenapa ya menjadi tandanya Ustaz? Memang macam itulah i'rab untuk asmaul khamsah. Macam tu. Okey. Boleh ya? Okey tuan-puan ya? Mantap? Okey? Tu dia. Itu dia 3 perkataan kata nama yang i'rabnya itu dengan merubah huruf, bukan pakai baris lagi. Okey? Jadi jangan tuan-puan tengok pula barisnya nanti. Untuk jamak muzakkar salim, isim musanna dan asmaul khamsah. Kalau tuan-puan tengok baris sampai bila-bila tuan-puan pening nanti. Okey. Boleh ya? Okey, itu dulu tuan-puan kelas kita pada pagi ini. Okey, tak terasa 1 jam saya bersama dengan tuan-puan pagi ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak ikut serta pagi ini ya. Tulis dulu di ruangan komen. Faham tak yang saya sampaikan? Tulis dulu. Saya takut tuan-puan tak faham. Sila. Faham ke tak tuan-puan yang saya sampaikan? Boleh ya insya-Allah ya. Okey. Kita pelan-pelan. Jadi nanti minggu depan kita masuk lagi bagaimana kita merubah i'rab dengan huruf tapi pada fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Okay, ya? Baik. Faham ya? Okey. Baik, terima kasih tuan-puan ikut serta tuan-puan pagi ini. Semoga bermanfaat kelas kita pagi ini untuk tuan-puan. Ada tuan-puan dapat tengok. Oh, macam tu rupanya bahasa Arab ni. Okey. Baik ya, terima kasih banyak. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang seterusnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, salah sebut. Kalau tuan lelaki saya sebut puan, saya mohon maaf tak nampak tuan-puan. Gambar tu tak nampak. Jadi saya tengok komen tuan-puan tu guna phone lah. Jadi dia tak berapa nampak gambarnya itu. Okey ya, terima kasih banyak. Dan kita jumpa lagi pada pertemuan seterusnya. Salam Jumaah Mubarakah untuk tuan-puan semua. Semoga hari ini semua urusan tuan-puan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kelas kita dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi tuan-puan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.